Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fazri Ashikin binti Zamri, A165269. Hari ini saya akan membentangkan PBR4 iaitu UKD dan UKE. Pengenalan. Muatan di persimpangan berlampu isyarat adalah berasaskan konsep aliran tepu dan kadar aliran tepu. Aliran tepu ditaktifkan sebagai kadar maksimum aliran yang boleh melepasi sesuatu jalan tuju di persimpangan ketika 100% masa hijau dengan mengandaikan keadaan baris gilir kenderaan yang berterusan. Teori untuk uji kaji ini adalah melibatkan pemerhatian kenderaan yang memerhatikan kenderaan ketika menyeberangi persimpangan. Reka bentuk geometri jalan direkodkan seperti kecerunan, magnitud, lebar lorong dan fasa lampu isyarat. Kadar yang digunakan di dalam keseluruhan kajian ini adalah kaedah jarak kepala. Objektif kajian adalah untuk mengukur aliran tepu di tempat kajian iaitu di pintu utama UKM. Yang kedua adalah untuk menentukan kedudukan fizikal di tempat kejadian. Prosedur untuk uji kaji kedudukan fizikal kawasan kajian adalah yang pertama, ukur lebar lorong dan jalan tuju yang dalam kajian. Yang kedua, tentukan bentuk pergerakan trafik. Seterusnya, dapatkan kecerunan jalan. Dan yang terakhir, ukur jarak dari garisan henti ke petak pertama letak tempat kereta atau perhentian bas. Untuk prosedur seterusnya, kawalan lampu isyarat. Yang pertama, ukur dan catatkan masa bagi satu kitaran lampu isyarat. Yang kedua, catatkan apa-apa yang penting yang berlaku di sekitar kawasan kajian seperti pelanggaran dan lain-lain. Yang ketiga, catatkan cara pergerakan belok kanan sama ada sendiri atau bersama dengan pergerakan jalan terus bagi arah yang bertentangan. Dan yang terakhir, lakarkan tiap-tiap fasa lampu isyarat. Bagi prosedur kiraan trafik di kawasan kajian, tugas-tugas pencatat adalah memerhatikan kenderaan yang terakhir berbaris semasa isyarat bertukar kepada hijau. Yang kedua, berikan jenis kenderaan akhir kepada pengukur. Yang ketiga, catatkan kelas kenderaan dan arah tujuan mereka. Dan yang keempat, catatkan masa-masa yang dijeritkan oleh pengukur. Tugas-tugas pengukur adalah memulakan jam randik. Yang kedua, kira dengan lantang tiap-tiap kenderaan yang berbaris semasa ia melintasi garisan henti dengan menyebut bilangan ganda belakangnya. Dan yang ketiga, jeritkan masa ketika kenderaan keempat, ke-10 dan kenderaan yang akhir melintasi kawasan henti. Dan yang terakhir, jika kenderaan yang berbaris masih memasuki persimpangan ketika lampu hijau berakhir, jeritkan hijau akhir serta bilangan kenderaan yang terlibat. Itu sahaja daripada saya. Teruskan dengan ahli yang seterusnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera diucapkan kepada Profesor dan rakan-rakan sekalian. Sebelum saya meneruskan pembentangan pada hari ini, saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Aiman Bersyami, bernombor matrik A164974. Berikut merupakan keputusan yang kami dapati semasa uji kaji ini dijalankan dan dicatatkan di atas kertas. Dan seterusnya adalah keputusan yang telah kami dapati dan dijadualkan dengan lebih kemas. Okey, seperti yang kita lihat dalam keputusan ini, pada laluan yang pertama terdapat 15 kenderaan yang telah diperhatikan dari jarak masa 3.4 hingga 65 saat. Manakala laluan kedua adalah 19 kenderaan yang telah diperhatikan dari jarak masa 3 hingga 6.6 saat. Untuk laluan ketiga pula terdapat 20 kenderaan yang telah diperhatikan dari jarak masa 3.7 hingga 1.7 saat. Begitu juga dengan laluan di kawasan 4, sebanyak 20 kenderaan yang telah diperhatikan dari jarak masa 45 saat hingga 1.9 saat. Manakala untuk laluan yang kelima terdapat 17
kenderaan sahaja yang telah diperhatikan daripada jarak masa 3.4 hingga 68 saat. Akhir sekali lah laluan yang ke-6 terdapat 20 kenderaan yang telah diperhatikan dari jarak masa 39 hingga 25 saat. Jumlah ketepuan yang kita dapati untuk uji kaji ini adalah 152.6 dan bilangan ketepuan laluan adalah 78. Untuk mendapatkan purata aliran tepu, 192.6 dibahagikan dengan 78, kita dapat 2.57. Dan kadar aliran tepu pula kita kira dengan 3,600 dibahagikan dengan 2.57 dan kita dapat 1,458 YPH GPL. Mengukur kadar aliran ketepuan ideal, ini adalah dikira sekiranya tiada kenderaan berat maupun kenderaan yang membelok di atas laluan kajian. Apa yang kita boleh perhatikan dalam jadual ini, terdapat 12 bilangan kenderaan yang telah diperhatikan dalam nombor kenderaan 2 dan 5 dan jumlah keseluruhannya adalah 27.5. Untuk mendapatkan purata aliran tepu, 27.5 bagi dengan 12, kita dapat 2.29 dan untuk mendapatkan kadar aliran tepu pula, kita bahagi 3,600 dibahagikan dengan 2.29, kita dapat 1,571 YPH-GPL. Semasa uji kaji ini berlangsung, terdapat permasalahan yang timbul. Pertama adalah jarak yang tidak cukup untuk mendapatkan sudut yang sesuai bagi bacaan yang lebih tepat. Kedua, jumlah kenderaan tidak dikira dengan tepat. Ketiga, uji kaji tidak dijalankan pada waktu di mana jalan raya penuh dengan kenderaan. Saran untuk permasalahan yang timbul tadi, pertama ialah untuk mendapatkan bacaan yang lebih tepat, jarak uji kaji perlu ditambah dan sesuai dengan kawasan uji kaji. Pilih masa dan tempat yang sesuai bagi mendapatkan nilai bacaan yang lebih tepat dan jitu. Dan akhir sekali, pemerhati perlulah lebih peka dalam mengira kenderaan atau boleh menggunakan teknologi seperti rakaman telefon untuk mendapatkan jumlah kenderaan yang lebih tepat. Kesimpulan daripada uji kaji ID ini, pertama, peningkatan had laju membawa kepada peningkatan kadar aliran tepu. Kedua, berdasarkan keputusan diperoleh, purata aliran tepu H adalah 1498 YPH GPL dan nilai kadar aliran tepu yang diperhatikan adalah 2.57 saat. Maaf, ada typo. Dan akhir sekali adalah aliran tepu adalah ukuran prestasi lalu lintas jalan raya yang sangat penting bagi kadar aliran trafik maksimum. Seterusnya, kita akan pergi untuk uji kaji E, iaitu kajian lalu setempat. Pengenalan untuk uji kaji E adalah, matlamat utama kajian ini adalah untuk membuat penilaian aspek kelajuan setempat sesebuah kenderaan di atas jalan raya yang lurus. Kedua, aspek kejuruteraan penting dalam usaha mengurangkan kes kemalangan jalan raya dan memastikan keselamatan jalan raya terjamin. Secara amnya, keputusan kuasa kajian ini boleh digunakan dalam pelbagai aplikasi kejuruteraan jalan raya seperti yang pertama, menentukan parameter untuk operasi dan pengawalan trafik. Kedua, untuk mereka bentuk geometri jalan raya. Ketiga adalah menilai keberkesanan kelajuan kenderaan terhadap jalan raya. Keselamatan jalan raya. Keempat adalah menentukan trend kelajuan. Kelima, untuk menilai keberkesanan peranti pengawalan trafik dan akhir sekali memantau keberkesanan program penghadaan laju kenderaan. Teori untuk uji kaji ini adalah kajian laju setempat kenderaan adalah satu kajian yang di mana ia membolehkan purata kelajuan kenderaan dalam sesebuah jalan raya. Kajian ini perlulah dijalankan dalam keadaan di mana pergerakan kenderaan tidak diganggu oleh faktor sedemikian, iaitu lampu isyarat, tanda berhenti, laluan berjalan kaki dan sebagainya yang boleh mempengaruhi sesuatu aliran. Dalam kajian ini, kami telah menggunakan jarak sepanjang 25 meter dan 50 meter untuk menentukan kelajuan setempat kenderaan dalam jalan raya yang kami kajikan. Pencerapan data dilakukan pada jam 2 petang bagi mengelakkan pengaruh aliran lalu lintas. Masa yang digunakan oleh setap kenderaan untuk menghabiskan jarak 25 meter dan 50 meter dicatat. Kelajuan kenderaan boleh dihitung menggunakan persamaan kelajuan
bersamaan dengan jarak meter dibahagikan dengan masa yang diambil saat. Selepas itu, purata kelajuan kenderaan tersebut boleh menunjukkan kelajuan setempat kenderaan dalam jalan raya tersebut. Untuk mencapai matlamat kajian, objektif yang disasarkan adalah dengan mendapatkan kelajuan setempat kenderaan pada suatu titik di bahagian jalan raya yang lurus untuk lokasi kajian. Kami telah memutuskan untuk menjalankan kajian kawasan di Jalan Persiaran Universiti di hadapan pintu utama UKM. Objektif untuk uji kaji adalah bertujuan mengukur dan menentukan ciri-ciri laju bagi sesuatu tempat yang tertentu di bawah trafik dan sekitaran yang wujud semasa kajian. Seterusnya, saya akan mempersilakan rakan saya untuk meneruskan pembentangan ini. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Khairi Haris Fadilah, A16471. Okay, untuk bahagian teori, kajian laju setempat kenderaan adalah satu kajian yang boleh menentukan purata kelajuan kenderaan dalam sebuah jalan raya. Kajian ini perlulah dijalankan dalam keadaan di mana pergerakan kenderaan tidak diganggu oleh faktor luaran dan tidak mempunyai elemen tetap seperti lampu isyarat dan tanda berhenti. Dalam kajian ini, kami telah menggunakan jarak 20 meter dan 50 meter untuk menentukan kelajuan setempat kenderaan. Pencerapan data telah dilakukan pada pukul 2 petang untuk mengelakkan pengaruh aliran, dan masa yang digunakan oleh setiap kenderaan untuk jarak 25 meter dan 50 meter telah direkodkan. Jadi untuk mengira kelajuan kenderaan boleh dihitung menggunakan persamaan kelajuan bersamaan dengan jarak dibahagikan pada masa yang diambil. Antara alat radas yang digunakan adalah jam randik, pita pengukur dan penanda jalan. Untuk prosedur, lihat kenderaan yang pertama di dalam pelatun, pilihan trak yang jumlahnya berkadaran dengan kehadirannya dalam aliran trafik, elakkan daripada mencerap kenderaan yang berkelajuan tinggi. Panjang laluan yang digunakan adalah 20 meter dan 50 meter. Data-data dikumpulkan dalam borang yang telah disediakan dalam modul. Jenis-jenis kenderaan juga telah dicatatkan. Ini adalah data jarak 25 yang telah disusun dan dinilai. So ini untuk pengiraan, kami telah mengira julat minimum, sisihan minimum, sisihan piawai, median untuk laju persentase 85 dan 15. Berikut adalah graf yang telah didapat, iaitu histogram taburan kekerapan yang menunjukkan kekerapan melawan hal laju, dan juga poligon kekerapan yang menunjukkan kekerapan dan hal laju. Graf yang seterusnya adalah lengkung kekerapan relatif dan peratus kumulatif lawan laju. Untuk data jarak 50 meter, ini adalah data yang telah disusun. Untuk pengiraan sama juga, julat minimum, sisihan piawai dan median laju persentil 85 dan 15. Berikut juga adalah graf yang telah dibuat, iaitu histogram taburan kekerapan, poligon kekerapan, lengkung kekerapan dan longgokan relatif, peratus kumulatif dalam laju untuk jarak 50 meter. Seterusnya adalah perbincangan dan cadangan. Keputusan mendapati kelajuan tertinggi kenderaan melalui sepanjang jarak 25 meter adalah 40.29 km per jam dan purata hal laju adalah 20 km per jam. Bagi jarak 50 meter, keputusan mendapati kelajuan tinggi kenderaan melalui sepanjang jarak adalah 75 km per jam dan purata hal lajunya adalah 31.97 km per jam. Oleh itu, para pandu dinasihatkan supaya untuk mematuhi peraturan jalan raya yang telah ditetapkan bagi mengurangkan risiko kecederaan dan kemalangan. Pihak berkuasa juga hendaklah meletakkan papan tanda yang menunjukkan kesesuaian hal laju bagi setiap kenderaan di kawasan, dan juga hendaklah mempertimbangkan cadangan untuk meletakkan hal laju pada kelajuan 70 km per jam bagi kawasan kajian yang sesuai dengan purata kelajuan para pemandu. Untuk kesimpulannya adalah, berdasarkan kajian laju setempat ini, didapati hal laju sesuai untuk kawasan kajian ini adalah 40 km per jam bagi jarak 25 meter
manakala pada jarak 50 meter adalah 70 km per jam. Oleh itu, para pemandu perlulah peka dengan hal laju yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa, dan juga pihak berkuasa perlu meneliti dalam mereka bentuk geometri jalan dan penentuan hal laju bagi sesuatu kawasan jalan raya. Bagi sebagai langkah keselamatan, kelajuan hal laju yang baru diletakkan serta kelajuan hendaklah diaplikasikan bagi semua kenderaan terlibat. Itu sahaja, terima kasih.